Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan satu tajuk Arkanul Da'wah yang mana terdapat di wahdah yang kelima. Jadi insyaAllah saya akan perkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu yang pertama Abdul Mu'in bin Zulbahri, nombor metrik 050661. Saya Muhammad Izzat bin Anam, 050337. Seterusnya Nur Aifa binti Hashim 053377. Syamiza Aida binti Samsul Ali 050401. Wan Akilah Sofia binti Wan Abdul Rahman Hudri, nombor metrik 049655. Jadi kita pergi kepada Arkanul Da'wah. Okay, Arkanul Da'wah iaitu ta'rif Arkanul Da'wah dari segi bahasa jam'un rukun, iaitu jamak daripada perkataan rukun. Wa huwa ahadul jawanib allati yustanidu ilaiha asy-syai' wa yaqumu biha juz'un min ajza'in haqiqatu syai'. Okey, iaitu yang mana ia salah satu daripada aspek yang berdasarkan daripada kepada sesuatu benda, iaitu ataupun sesuatu perkara. Wa yaqumu biha juz'un min ajza'in haqiqatu syai', ataupun kita boleh kata rukun ni juzuk-juzuk ataupun bahagian daripada bahagian-bahagian hakikat sesuatu benda. Okey, baik, kita tengok pada istilah pula. Ma yaqumu bihi zalika syai' min at-taqawum id kiwa musyai' bi ruknihi la min qiyam, iaitu apa yang terdiri dengannya daripada sesuatu dari mentafsirkan atau menafsirkan kemudian dukungan kepada rukun. Okey, baik, kita tengok bawah ni pula. Wa mimma sabaqa yumkinuna ta'rifu arkanud da'wah bi annaha, di mana kita boleh mungkin kita boleh ta'rifkan rukun dakwah ni dengan al-ajza'ul lati tumassilu haqiqatud da'wah illa biha, iaitu juzuk-juzuk ataupun bahagian-bahagian yang mana yang memiliki ataupun boleh kata merangkumi dakwah itu sendiri. Iaitu yang pertama ad-da'i, yang kedua al-mad'u, yang ketiga mawdu'ud dakwah. Iaitu 3 rukun dakwah. Sebenarnya kita pergi kepada ad-da'i, iaitu ta'rif ad-da'i. Ad-da'i iaitu al-muballighu lil Islam wal mu'allimu lahu wasa'i ila tatbiquhu, iaitu menyampaikan Islam dan mengajarkannya, dan juga wasa'i ila tatbiquhu ni iaitu ad-da'i ni menyuruh kepada menjalankan Islam itu. Baik, yang seterusnya ahamiyatul da'i wa fadluhu. Yang pertama iaitu kepentingan da'i, kepentingan pendakwah dan juga fadilat, kelebihannya lah. Iaitu min haisu, yang pertama min haisu mawdu'ihi alladhi yad'u ilaihi, iaitu di mana tajuknya yang dia mengajak tu, iaitu fahuwa da'iyatun ila Allah, iaitu dia ni berdakwah ke jalan Allah, yad'u ila ridaihi wa jannatihi, dia ni mengajak kepada redha Allah dan juga syurganya. Yang kedua min haisu wazifatuhu, di mana tugasnya, dari segi tugasnya ni fa inna wazifatud da'iyah asyraful wazaifu ala al-itlaq, iaitu sebenarnya tugas pendakwah ni adalah satu tugas yang mulia, tugas yang mulia. Sebab apa? Li'annaha amalul anbiya alaihim salatu wassalam, iaitu sebab apa? Sebab pendakwah ni adalah satu tugas daripada para nabi, para nabi alaihi salatu wassalam, dan juga asyraful bashar, iaitu dikata satu kegembiraan yang mulia lah. Yang seterusnya, yang ketiga min haitsu ajrahu wa thawabuhu, itu dari segi ganjaran ataupun pahala. Faqad wa'ada Allah azza wa jalla ad-du'a ilaihi bil ajr
bil ajrul kabir wal fadlul azim, iaitu di mana sesungguhnya Allah ni telah pun berjanji kepada doa, iaitu para pendakwah dengan apa, dengan ganjaran yang besar, itu kelebihan yang besarlah, yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya ialah sifatud da'i wa adabihi, sifat-sifat para da'i dan adab-adabnya. Yang pertama, al-imanul ami bima yad'u ilaih, beriman atau percaya dengan sebenar-benarnya dengan apa yang didakwahnya itu. Fa innahu biqadar iman ad-da'iyah bida'watihi wa tafhamuhu lidurutiha wa hajatun nas ilaiha yanjahu fi da'watihi. Jadi di sini maksudnya ialah seorang pendakwah itu mestilah beriman dengan apa yang didakwahkan itu, ataupun percaya dengan sebenar-benarnya apa yang dipercayakan itu. Supaya apabila dia percaya dengan sebenar-benarnya, dia yakin dengan apa yang didakwahkan itu, maka para madu'u ataupun orang yang didakwah itu juga yakin dengan apa yang disampaikan oleh pendakwah itu. Untuk menerima dakwah itu, mestilah pendakwah itu mempunyai keyakinan atau beriman dengan sebenar-benarnya apa yang didakwahkan itu, sebagaimana yang telah kita tengok di seluruh dunia. Para pendakwah mempunyai keyakinan dalam menyampaikan dakwah mereka. Itu adalah kejayaan dalam menyampaikan dakwah. Pendakwah mestilah mempunyai keyakinan dalam menyampaikan setiap dakwah yang disampaikannya itu. Sebagai contoh, pendakwah yang hebat di dunia ialah Dr. Zakir Naik. Dia mempunyai keyakinan ilmu yang banyak dan mempunyai keyakinan yang tinggi dalam menyampaikan setiap dakwah itu untuk mematahkan hujah-hujah pihak yang berdebat dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang seterusnya, ittisalul wasik bima yad'u ilaih. Yang kedua ini berkaitan dengan seseorang da'i itu mestilah mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan siapa yang dia menyeru ke arah dakwah itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Al-ikhlasun niyyah lahu subhanahu wa ta'ala fi ad-da'wah fala yarju min wara'ihi ila ridaihi. Jadi penting bagi seorang pendakwah itu mestilah ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan redanya dalam setiap gerak kerja dakwahnya. Wala yatla'u min khilaliha ila makasibu as-shakhsiyah aw manafi' ad-dunyawiyah aw yatakhallaluha syai'in min riya'. Jadi dalam setiap seseorang itu mestilah mengikhlaskan dirinya, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak mengharapkan ganjaran duniawi, dan dijauhkan dan mestilah bebas daripada sifat riya. Dan seterusnya, mahabbatullah azza wa jalla wa insyak wa iktsaru min ibadah wa zikruhu. Dan mestilah merapatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faqad ja'a fil hadis syarif, wa ma taqarrab ila 'abdi bi syai'in uhibba ila mimma iftaradat 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ila bin nawafil hatta ahibbuhu fa idza ahabbatuhu kunta sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basaruhu allazi yabsaruhu wa yadi allati yabsu biha wa rajul allati bi syai'in biha inna sa'alni la'atiha wa la in ista'azi bi ta'azabi. Dan yang seterusnya, intisya' al-ilmu wal basirah bima yad'u ilaih. Ahlul ilmu hum allazi la yastawi al-qiyam bihaqqi ad-da'wah haqqul qiyam wa zalika bima atawa min miras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min basirah bidinihim wa ma aksara ma syai'in al-jahil ila da'watihi min haitsu la
la yash'aru qul hal yastawi allazi ya'lamu wallazina la ya'lamun. Dan yang ketiga ini ialah ahlul ilmu al-basirah. Mestilah berilmu apa yang disampaikan apa yang disampaikan di dalam dakwah itu. Ahlul ilmu hum allazi yastati'u al-qiyaman. Ahlul ilmu ini apabila dia mempunyai ilmu, dia mampu menyampaikan. Jika dia tidak mempunyai ilmu, bagaimana dia ingin menyampaikan kepada masyarakat ataupun mad'u yang ingin didakwahkan itu? Golongan ahli ilmu ini adalah waris para rasul. Waris para rasul. Seperti mana yang telah difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran itu. Yang seterusnya, al-ilmu bil amal, al-amalu bil ilmu wa istiqamatu fi suluk. Wala khayra fi da'iyah la yuwafiq amaluhu amalihi ilmuhu amalihi wa la yastaqimu suluk wa in min akhtara ma yusibu bihi da'wah infasala amalihi. Empat ini adalah apabila seseorang itu ingin berdakwah, dia mestilah beramal dengan ilmunya itu dan istiqamah di dalam jalan dakwah. Jadi apabila seseorang itu mestilah berilmu, dan tidak boleh bagaimana seseorang itu ingin menyampaikan dakwahnya sedangkan dia tidak istiqamah dan tidak beramal dengan ilmu yang dia ada, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Amat besarlah kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besarlah kemurkaan Allah bagi orang-orang yang mengerjakan sesuatu yang mengatakan sesuatu yang mereka tidak kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung perbincangan yang sebelum ini di bawah topik yang sama, iaitu sifat da'i dan adabnya. Saya akan membawa lagi satu poin yang lain, iaitu al-wa'i' al-kamil, yang membawa maksud kesedaran yang penuh. Di sini kita perlu mengetahui bahawa pendakwa itu perlu pada kesedaran terhadap sekelilingnya, bukan pada hanya ilmu semata-mata, tetapi pendakwa itu memerlukan kesedaran yang menyeluruh mengenai beberapa perkara. Antaranya yang tiga ini. Yang pertama, waqi'ud da'wah wa mutallabatuha fi asrihi, yang membawa maksud melihat kepada kesesuaian masanya, iaitu pendakwa itu mampu membezakan ataupun membahagikan di antara masa sendirinya dan masa gerakan kerja dakwahnya. Yang kedua adalah waqi'ul mad'uyaini min hawlihi, iaitu mengetahui keadaan mad'u itu. Seseorang pendakwa itu perlulah mengetahui mad'unya supaya apa yang ingin disampaikan sampai kepada hati mad'u itu. Yang terakhir, yang ketiga adalah waqi'ud da'iyah nafsihi wa ma yuhitu bihi min zurufi wa ahwali, iaitu mengetahui keadaan diri pendakwa itu sendiri, yang mana kita mengetahui bahawa keadaan diri pendakwa itu mampu ataupun tidak mampu untuk memberikan ataupun menyeru keadaan mad'u di kawasan tertentu ke arah kebaikan. Sekiranya tidak, dia boleh meminta bantuan daripada pendakwa-pendakwa yang lain. Seterusnya adalah al-hikmah fil uslub, iaitu kepelbagaian gaya ataupun mempunyai pelbagai cara untuk menarik perhatian mad'u di sekeliling kita. Yad'uhum al-uslub al-hasan munasib fayad'u kullu uslub fi mahallihi,
والحكيم هو من يحسن الاختيار ويضع الشيء في محله, iaitu yang mana kita di dalam menyeru sesuatu kaum kepada ke arah kebaikan adalah lebih baik menggunakan pelbagai cara, kerana dengan pelbagai cara itu berkemungkinan akan menarik minat mad'u-mad'u yang mendengar. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 269, Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang bermaksud kebijaksanaan akan diberikan kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan sesiapa yang mendapat nikmat tersebut maka dia memperolehi kenikmatan yang sangat banyak dan baik. Dan dalil Allah yang lain dalam surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bermaksud serulah mereka kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang berhikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah ataupun tegurlah mereka dengan cara yang baik. Seterusnya adalah al-takhliqu biqalqil hasanah, iaitu berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Kerana di sini kita apabila berkelakuan baik ataupun bersahsiah yang mulia, kerana yang memberikan impak ataupun memberikan cerminan terhadap diri seseorang itu, terhadap bagaimana dia berhubungan dengan Allah dan mad'unya. Kerana dengan berakhlak mulia ini, ia adalah berhubung rapat dengan sifat-sifat Allah, dan Allah pun menyayangi terhadap orang-orang yang berakhlak baik. Dan begitu juga dengan mad'u, apabila melihat kepada sikap ataupun sasiah kita yang mulia, berkemungkinan besar dengan hanya melihat kepada sasiah kita, mereka akan mengikut ataupun mempersetujui apa yang dibawa oleh kita. Seterusnya ialah ihsanul zan bil muslimin, iaitu bersangka baik sesama orang Islam. Ala ad-da'iyah ay yahsanu zan bil mailini jami'an wa bi kulli amrin as-sarair ila Allah Ta'ala. Terdapat satu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada bersangka-sangka, kerana dalam kebanyakan kerana daripada sebahagian sangka itu membawa kepada dosa. Ini pada bahagian ini ia membawa maksud bahawa kita sebagai pendakwah ataupun sesama Muslim, kita tidak seharusnya bersangka buruk ataupun bersangka yang tidak baik terhadap orang Muslim yang lain. Kerana sebagaimana yang firman Allah disebutkan sebelum tadi, sangkaan yang terdapat beberapa sangkaan yang boleh membawakan kepada kita kepada dosa, kerana kita sendiri tidak mengetahui keadaan orang yang kita menyangka itu. Allahu a'lam. Seterusnya, saya akan sambung pembentangan saya di bawah tajuk Sifat al-da'i wa adabuha, iaitu sifat pendakwah dan adabnya. Perkara ke-9 dan tajuk ini adalah an yasturu 'alan nas uyubuhum, iaitu harus menyembunyikan kesalahan mereka. Sesungguhnya, seorang pendakwah dalam dakwahnya adalah seperti seorang doktor dalam kerjayanya. Seorang doktor, kita tahu bahawa mereka mungkin sering melihat kesalahan dalam merawat. Jadi, mereka hendaklah menyembunyikan kesalahan tersebut dan tidak menghebahkannya kepada sesiapa pun.
Begitu juga dengan seorang pendakwah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nur ayat 19 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang suka terhebah tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Yang ke-10, أن يخالط الناس حيث تحسن الخاطة ويعتزلهم حيث يحسن الاعتزال, iaitu bergaul dengan orang untuk meningkatkan kebaikan dan mengundur diri dengan baik. فإن بالمستلزمات عمل الداعية مخالطة الناس بدعوتهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. Salah satu prasyarat dalam pekerjaan seorang pendakwah adalah mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan menyuruh mereka untuk meninggalkan kejahatan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 69 yang bermaksud, dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperkatakan dengan cara mencaci atau mengejek-ngejek ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka memperkatakan soal yang lain. Yang ke-11, an yunazzalun nas manaziluhum wa ya'rifu li ahlil fadluhum, iaitu menempatkan mereka di tempat mereka dan mengetahui kebaikan mereka. Fafih al-hadis an Aisyah radhiyallahu anhu, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhu yang bermaksud, tempatkanlah manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Dan yang terakhir, an yata'awun ma'a ghairuhu min al-da'a wa yushawarahum wa yatanasahu ma'ahum. Selain saling tolong-menolong antara mereka selain berdakwah dan bermesyuarat dan nasihat menasihati. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang bermaksud, dan hendaklah kamu tolong-menolong untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam melakukan dosa maksiat dan pencerobohan. Tiada persaingan berlaku di antara pendakwah, sebaliknya mereka haruslah saling tolong-menolong dan bekerjasama. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 38 yang bermaksud, dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung yang seterusnya, iaitu i'dad ad-da'iyah, yang bermaksud penyediaan ataupun persiapan berdakwah. Di sini terdapat 5 perkongsian antara langkah-langkah untuk kita berdakwah, untuk memulakan dakwah kita. Yang pertama adalah al-inayah ala ta'lim ahkam Islam wa khassahisa wa adabah. Maksudnya dekat sini seseorang pendakwah itu perlu mendalami, perlu mengetahui ilmu-ilmu berkaitan dengan hukum-hukum Islam, ciri-ciri Islam dan adab-adab Islam. Yang kedua, al-inayah bi madrasah al-Quran al-Karim wa sunnah an-nubuwiyah wa sirah ma'ahum. Maksudnya seseorang pendakwah itu perlu mengkaji sedalam-dalamnya ilmu Al-Quran Al-Karim, sunnah Nabi dan sirah-sirah Nabi bersama-sama dengan orang alim, dengan orang soleh, dengan cara bertalaki ataupun mengikuti segala program yang mereka buat. Okey, yang ketiga, al-inayah bi sahabat al-ulama al-amilin wa da'ah ar-rubanin al-muradin as-sadiqin. Kaedah yang ketiga ni, seseorang pendakwah itu perlu mengambil peluang ketika bersahabat dengan para ulama ataupun pendakwa-pendakwa yang hebat ataupun murabbi, supaya kita dapat mengetahui pengalaman mereka, kaedah-kaedah mereka ketika hendak berdakwah, ketika menjadi pendakwah. Yang keempat, ta'mi' ma'ani al-ukhuwah al-imaniyah fima bainahum. Maksudnya dekat sini merasai makna kemanisan hubungan persaudaraan itu. Makna kemanisan iman dalam hubungan persaudaraan itu antara satu sama lain, supaya masing-masing dapat merasai
manfaat ataupun hak masing-masing. Akhir sekali, yang kelima, al-inayah bimadrasah at-tatbiqat ad-da'wah ad-da'wiyah wa munakashah al-akhta'. Maksudnya dekat sini, pendakwah itu perlu berguru ataupun perlu belajar daripada seseorang yang lebih alim supaya dalam pembelajaran itu mereka dapat mengetahui salah silap yang tidak perlu dilakukan oleh seorang pendakwah, dan sampai itu juga mereka dapat menambah lagi ilmu ataupun persiapan untuk berdakwah. Sebenarnya kita pergi pada rukun dakwah yang kedua, al-mad'u. Ta'rifu man tuwajjahu ilaihi da'wah wa huwa al-insanu mutlaqan qariban aw ba'idan, musliman aw kafiran, dzakaran aw untha. Ada dekat ataupun jauh, muslim ataupun kafir, lelaki ataupun perempuan. ولا يمنع هذا التعميم في تعريفه أن يكون الأقربون من الداعية أولى الناس بالدعوة وأحق بها من غيرها، والأقربون أولى بالمعروف. Bagaimana firman Allah, وأنذر عشيرتك الأقربين. Berilah peringatan kepada orang yang terdekat dengan kaum kerabat. Sebenarnya wa aqrabul aqrabin ila da'iyatun nafsuhu allati baina jambihi. Bagaimana firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan yang ketiga, summa ahluhu wa usratuhu, iaitu ahli dan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sebenarnya kita masuk kepada hakul mad'u. Inna lil mad'u huquqan kama anna alaihi wajibat wa la'alla ahammu hakul lil mad'uwaini fi unuqid du'a. Yang pertama iaitu an yahrasu alaihim jami'an, secara keseluruhan. Yang kedua, la yustahanu biwahidin minhum ayyan kana sya'nihi. Faqad arsalallahu azza wa jalla rusulihi ila an-nas ata'un haqqihim min jihatin wa iqamatun hujjatun alaihim min jihatin ukhra. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan atau menyampaikan rasulnya kepada manusia. Untuk apa? Untuk dia mendakwahkan kita. Maksudnya kita masuk pada wajibul mad'u an yastajibu lid-da'watil haqq fala yamna'uhu min al-istijabah mani' sawa'un akana 'adatun يعتادها أم جهلا أم كبرا في نفسه أم ضعفا في شخص الداعي أم تقصيرا فيه وما إلى ذلك. Ini kewajipan seorang mad'u ini tidak bolehlah kata am jahalan, tidak jahil, am kubran fi nafsi, tidak besar diri, am ضعفا في شخص الداعي, tidak melemahkan seorang pendakwah. Am taksiran fi. Bagaimana firman Allah, qala Allah Ta'ala fi wasfil mu'minin, pada gambaran orang mukmin, iaitu innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih yahkumu bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Yang kedua, qala Allah fi wasfil kafirin, iaitu pada gambaran orang kafir pula, fa yaquluna sami'na wa asayna. Dan yang ketiga, waqad amarallahu ibadatul mu'minin bin istijabatu lil haqqi faqala ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Dah akhir aja. Jadi seterusnya kita masuk pada asnaful mad'uwaini. Yang kesimun nas ba'da an tuwajjihu ilaihim da'watun fa yastajibu laha من يستجيب ويعرض عنها من يعرض إلى أصناف مؤتدة فيكون الناس بين مهتد وضال ومستجيب ومعرض كما يكون منهم من يتظاهر بالهداية وهو على كفره. Ada mana di sini golongan orang yang didakwah. Terdapat banyak golongan orang yang kita dakwah sama dia. Orang tu
dah pun ada petunjuk ataupun sesat, wadhal. Yang mana dalam surah Al-Baqarah telah ada menyebut tentang salah satu asnaf minan nas, 3 golongan manusia. Yang pertama iaitu al-mu'minun, orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua al-kafirun, orang yang tidak beriman lah, orang yang kafir. Dan yang ketiga al-munafiqun, orang yang munafik. Golongan orang yang kita nak dakwah. Maksudnya golongan al-muslimun, asnaf al-muslimun, golongan orang muslim pula. Ada 2, min haisu ihtida'u wad-dhalal, iaitu di mana diberi ada petunjuk ataupun ada hidayah, dan juga dia sesat. Min haisiyah al-ula yang qasimu ila, iaitu muslimun dan muhtadun, orang Islam yang telah pun ada petunjuk ataupun ada hidayah, dibimbing lah. Ataupun muslimun nadhanun, orang muslim yang sesat. Itulah antara sama ada dia sesat agama seperti mana golongan Yahwin, ataupun akidahnya yang sesat seperti Syiah, Khawarij dan sebagainya. Dan yang kedua iaitu min haisu quwwatun aw da'fun atuzamahum bil Islam. Sama ada dia ni kuat ataupun lemah dengan Islam. Iaitu yang pertama sabiqu bil khairat wa huwa at-taqa as-salih. Yang kedua wadh-dhalimu li nafsihi, orang yang zalim kat diri, wa huwa al-fasik, orang yang fasik. Yang ketiga wa muqtasidun, iaitu wa huwa ad-dha'if al-murtadad baina as-sanafaini as-sabiqain. Sebenarnya kita pergi pada rukun dakwah yang kedua, al-mad'u. Ta'rifu man tuwajjahu ilaihi da'wah wa huwa al-insanu mutlaqan, qariban aw ba'idan, musliman aw kafiran, dzakaran aw untha. Dekat ataupun jauh, muslim ataupun kafir, lelaki ataupun perempuan. ولا يمنع هذا التعميم في تعريف أن يكون الأقربون من الداعية أولى الناس بالدعوة وأحق بها من غيرها، والأقربون أولى بالمعروف. Bagaimana firman Allah, وأنذر عشيرتك الأقربين, berilah peringatan kepada orang yang terdekat dengan kaum kerabat. Maksudnya wa aqrabul aqrabin ila da'iyatun nafsahu allati baina jambihi. Bagaimana firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan yang ketiga summa ahluhu wa usratuhu, iaitu ahli dan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maksudnya kita masuk kepada hakul mad'u. Inna lil mad'u huquqan kama anna alaihi wajibat wa la'alla ahammu hakul lil mad'uwaini fi unuqid du'a. Yang pertama iaitu an yahrasu alaihim jami'an, secara keseluruhan. Yang kedua la yustahanu biwahidin minhum ayan kana sya'nihi. Faqad arsalallahu azza wa jalla rusulihi ila an-nas ata'un haqqihim min jihatin wa qamatun hujjatun alaihim min jihatin ukhra. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan atau menyampaikan rasulnya kepada manusia. Untuk apa? Untuk dia mendakwah kepada kita. Maksudnya kita masuk pada wajibul mad'u an yastajibu lid da'watil haqq fala yamna'uhu min al-istijabah mani' sawa'un akana 'adatun يعتادها أم جهلا أم كبرا في نفسه أم ضعفا في شخص الداعي أم تقصيرا في وما إلى ذلك. Ini kewajipan seorang mad'u ini tidak bolehlah kata am jahalan, tidak jahil, am kubran fi nafsi, tidak besar diri, am ضعفا في شخص الداعي, tidak melemahkan seorang pendakwah. Am taksiran fi. Bagaimana firman Allah, qala Allah Ta'ala fi wasfil mu'minin, pada gambaran orang mukmin, iaitu innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih
يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Yang kedua, qala Allah fi wasfil kafirin, iaitu pada gambaran orang kafir pula, fa yaquluna sami'na wa asayna. Dan yang ketiga, wa qad amara Allah ibadatul mu'minin bil istijabati lil haqqi fa qala ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Ila akhir ayat. Jadi seterusnya kita masuk pada asnaful mad'uwain. Yang kesimun nas ba'da an tuwajjihu ilaihim da'watun fa yastajibu laha man yastajibu wa yu'ridu anha man yu'ridu ila asnaf mu'tadah. Fa yakunu an-nasu baina muhtad wa dhal wa mustajibu wa mu'ridu kama yakunu minhum man yatazaharu bil hidayah wa huwa ala kufrihi. Ada mana di sini golongan orang yang didakwah. Terdapat banyak golongan orang yang kita dakwah, sama ada orang tu dah pun ada petunjuk ataupun sesat, wadal. Di mana dalam surah Al-Baqarah telah ada menyebut tentang salah satu asnaf minan nas, 3 golongan manusia. Yang pertama iaitu al-mu'minun, orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua al-kafirun, orang yang tidak beriman lah, orang yang kafir. Dan yang ketiga al-munafiqun, orang yang munafik. Golongan orang yang kita nak dakwah. Sebenarnya golongan al-muslimun, asnaful muslimun, golongan orang muslim pula. Ada 2, min haisu ihtida'u wad-dhalal, iaitu di mana diberi ada petunjuk ataupun ada hidayah, dan juga dia sesat. Min haisiyah al-ula yang qasimu ila, iaitu muslimun dan muhtadun, orang Islam yang telah pun ada petunjuk ataupun ada hidayah, dibimbing lah. Ataupun muslimun nadhanun, orang muslim ni yang sesat. Itulah antara sama ada dia sesat agama seperti mana golongan Yahwin, ataupun akidahnya yang sesat seperti Syiah, Khawarij dan sebagainya. Dan yang kedua iaitu min haisu quwwatun aw da'fun atuzamahum bil Islam. Sama ada dia ni kuat ataupun lemah dengan Islam. Iaitu yang pertama sabiqu bil khairat wa huwa at-taqa as-salih. Yang kedua wadh-dhalimu li nafsihi, orang yang zalim kat diri ini, wa huwa al-fasik, orang yang fasik. Yang ketiga wa muqtasidun, iaitu wa huwa ad-dha'if al-murtadad baina as-sanafaini as-sabiqain. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah yang seterusnya asnaful al-kafirin, bahagian-bahagian ataupun kategori-kategori kafir. Yang pertama al-jahidu al-mulhidun wa hum allazi yunkiru wujudallah azza wa jalla wa yajhidunahu kama huwa hal ad-dahriyun fil al-qadim allazi kanu yaquluna kama akhbar anhum fil Quranul Karim. Jadi bahagian-bahagian kafir ini yang pertama sekali adalah al-jahidun al-mulhadun. Mereka ini adalah golongan-golongan yang mengingkari ataupun tidak percaya kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Seperti golongan-golongan ad-dahriyin yang terdahulu. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran, in hiya illa hayatuna dunya tamutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka ini tidak percaya dan mereka sangkakan bahawa hidup dan mati itu tidak ada hari kebangkitan di hari akhirat. Tidak percaya kepada kewujudan akhirat. Dan seterusnya adalah golongan musyrikun al-wasniyun. Mereka ini adalah wahum allazi asyraku ma'allahi ghairuhu fi i'tiqadi au ibadah. Misal al-musyriki Arab wa ghairihim min wasniyin fil umum lil ukhra allazi akhbarana Allah anhum biqauluhu. Yang kedua ini adalah golongan musyrikin yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala,
yang tidak percaya, yang tidak beriman kepada Allah Taala, yakni menyengutukan Allah Subhanahu Taala sama ada dari segi kepercayaan akidah mereka ataupun ibadah mereka. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wallazina ittakhazu min dunihi awliya ama na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkum bainahum fima hum fi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kazibun kaffara. Jadi itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimaksudkan dengan mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dari segi ibadah dan juga i'tiqadnya. Dan seterusnya, waqad yatafarra'a hadha as-sanaf ila sanifain akharin. Kafir ini terbahagi kepada dua. Yang pertama sekali kafir asli dan kafir murtad. Kafir asli ini وهو الذي نشأ على الكافر والجهود والوثنية. Mereka itu adalah asal kafir. Dan yang kedua itu adalah kafiru murtad, وهو الذي كان مسلما ثم ارتد إلى شيء من ذلك. Dan yang kedua itulah kafir yang murtad, yang pada mulanya mereka itu Islam dan keluar daripada Islam, keluar menganut agama selain daripada agama Islam. Itu adalah kafir yang dikira kafir murtad. Dan seterusnya kafir asnaful kafirun, yang ketiga ialah ahlul kitab, wa hum allazi lam yu'minu bi rasulillah min ahli diyanat as-sabiqah kal yahudi wan nasari was samawi ahlul kitab nisabahum ila kitabahum as-sabiqat. Golongan yang ketiga ini adalah ahli kitab, wahum allazi lam yu'minu. Mereka ini adalah golongan agama yang terdahulu seperti golongan Yahudi dan Nasrani. Mereka ini tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang dah difirmankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala lahu innaka sata'ta qauman ahlul kitab fa iza ji'tahum fad'ahum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa izahum ata'u laka bizalika wa akhbarahum anna Allah wa qad farada alaihim khamsa salawat. Dan yang seterusnya al-munafiqun golongan munafik, wa hum allazi yabtinu al-kafirun wa yuzahirun al-islam. Mereka ini adalah kafir, tapi apabila berhadapan dengan orang-orang Islam, mereka ini berpura-pura seperti orang Islam. Wahum akhtar asnaful kafir. Mereka ini adalah kategori golongan kafir. Mereka ini adalah kafir yang berpura-pura sebagai seorang muslim, berpura-pura beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darki asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Golongan munafik ini yang berpura-pura menjadi Islam ini akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan yang seterusnya kita pergi kepada maudhu' dakwah. Maudhu' dakwah ada 3. Yang pertama ta'rif, yang kedua khasaisuhu, yang ta'rifuhu khasaisuhu, dan yang ketiga mubadisuhu asasiyah. Jadi yang pertama ta'rif islami fi lughah ta'rif yang berasal daripada yang berasal daripada minal al-istislam, wa huwa al-khudud wal inqiyad, yang bermaksud rendah diri dan ikatan. Wa yusamma al-muslimu musliman wa yusamma musliman al-hudu'ahu wa inqiyadahu lima ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan seorang muslim itu kerana
ikatan mereka dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dinamakan seseorang muslim itu kerana ada ikatan maknawi, ya, ajaran Islam, ikatan maknawi kepercayaan kepada Allah Taala dan mengamalkan ajaran-ajaran yang diajarkan Nabi, itulah yang dinamakan muslim. Amma fi istilah fi falahu itlaqan am wa khas. Dan kita itlaq kepada itlaq am ala jami'i adyan as-samawiyyah allati istamalat ala al-hududi wa inqiyadi lima jaa an Allah azza wa jalla. Apabila itlaq am ialah semua agama samawi yang turun sebelum agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu agama Nabi Isa yang diturunkan kitab Injil, Nabi Daud kitab Zabur, dan Nabi Musa kitab Taurat. Dan seterusnya wa itlaqul khas ala ma jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itlaqu ta'rifu fi istilah am wa khas. فالإسلام بمعنى عام هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والذي يشتمل على جانب العقيدة والشرعية وأخلاق. Jadi seterusnya Islam dengan makna am adalah keseluruhan agama ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyeliputi akidah, syariah dan juga akhlak. Seterusnya wal Islam bima'nahu khas ma'arifuhu bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis Umar radhiyallahu anhu salahu Jibril alaihi salatu wassalam anil Islam. Jadi Islam dengan makna khas itu seperti mana yang kita tahu, hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu yang didatangi malaikat bertanya kepada Rasulullah berkaitan dengan Islam. Islam itu al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumi Ramadan wa tahajjil baita inna man istata'a ilaihi sabila. Dan makna Islam itu adalah apabila seseorang itu mengucapkan dua kalimah syahadah, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan mendirikan solat, wa tu'tiyaz zakah, mengeluarkan zakat, wa tasawmi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa tahajjil baita dan menunaikan haji di Baitullah. Dan seterusnya al-Islamu bima'na al-'am yastamilu ala jawanib salasah. Yang pertama al-janibul aqidah yastamilu tamsilul fil iman wa arkanuhu. Jani akidah itu apabila seseorang itu beriman dengan 6 perkara, dengan 6 rukun Islam, 6 rukun iman allati zikruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis Jibril, wa hiya an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri wa khairi syarrihi. Dan yang seterusnya janibus syariah wa tamsilu fi arkamil Islam allati zikruha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis Jibril wa fi jami'i ahkam syar'iyyah allati jaa biha Islam. Janibus syar'i ini adalah rukun-rukun Islam allati zikru, sebagaimana yang telah disebut dalam hadis Jibril, iaitu sawa ala mustawa as-shakhsi wal asri al mustawa al-'am fayashmilu
iaitu yang berkaitan dengan bin nizamul ibadah wan nizamu muamalah wa iqtisad wan nizamul ahwal as-shakhsiyah wan nizamul ahkam wa siyasah wan nizamul al-ijtima' wan nizamu habasa wan nizamul al-jihad wa ma ila zalika. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung yang seterusnya iaitu rukun ketiga berdakwah, maudu' al-dakwah. Maksudnya tema ataupun tajuk dakwah. Yang mana tema dakwah Islamnya itu adalah al-Islam allazi yada'an nas ilaihu. Maksudnya Islam yang menyeru manusia kepadanya. Di sini tema dakwah terbahagi pada 3 iaitu ta'rifahu dari segi ta'rifannya, khasaisahu daripada ciri-cirinya dan mabadi'ah asasiyah iaitu prinsip-prinsip asas. Seterusnya ta'rif Islam, maksudnya pengertian Islam itu sendiri, yang mana dari segi bahasa pula mustaq min al-istislam, maksudnya asalnya adalah penyerahan. Huwa al-khudu' wal inqiyad, adalah penyerahan dan kesucian daripada Nabi Muhammad SAW. Dari segi istilah pula, makna amnya, istilah ini terbagi pada 2 pecahan iaitu makna am dan makna khas. Iaitu kalau dari segi makna am, huwa ad-din alladhi ja'a bihi Muhammad SAW walladhi yashtamal ala janib al-aqidah wa syari'ah wal akhlaq. Maksudnya adalah Islam ni adalah agama yang dibawa oleh Muhammad SAW dan dia merangkumi 3 aspek iaitu aspek akidah, aspek syariat dan aspek akhlak. Makna Islam dari segi istilah khasnya adalah ma'arifahu bi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadis. Apa yang kita ketahui daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana apabila malaikat Jibril menanyakan apakah itu Islam, apakah itu iman, apakah itu ihsan, dan malaikat Jibril menjawab Islam itu adalah mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan mengerjakan haji bagi yang mampu. Seterusnya, al-Islam bermaknahu al-am yashtamilu ala jawanib salasah. Islam dari segi makna am, dan saya beritahu sebentar tadi, merangkumi 3 aspek, iaitu aspek akidah, aspek syariat dan aspek akhlak. Di sini saya akan huraikan. Dari segi aspek akidah, dia termasuk fi al-iman wa arakanahu as-sittah. Maksudnya akidah ni dia lebih mewakili rukun iman. Dia rukun iman yang kita tahu ada 6 kan rukun iman, dan ba'dahum ismun, kata nama lain bagi al-akidah ni adalah al-nizam akidah fi Islam, iaitu sistem akidah dalam Islam. Seterusnya janibu asy-syariah, dari segi aspek syariat dia termasuk fi arkan al-Islam, maksudnya rukun-rukun Islam. Fayashmal ma yasmi, nama lain juga bagi syariat ini dipanggil ataupun dikenali sebagai nizam ibadah, sistem ibadat, nizam muamalah wa iqtisad, sistem muamalah dan ekonomi, nizam al-ahwal asy-syasiyah, sistem hal ehwal kepribadian, nizam al-hukum wa as-siyasah, iaitu sistem berpolitik. Yang ketiga, yang akhir sekali, janib al-akhlaq, iaitu aspek akhlak. Ia termasuk fi akhlaq al-karimah wa sifat al-hasanah. Maksudnya, akhlak ini adalah akhlak yang mulia dan sifat-sifat yang baik. Yashmal ma ya'rif huwa an-nizam as-saluk huwa nizam akhlaq fi al-Islam. Maksudnya, nama lain bagi akhlak juga, ataupun akhlak ini dikenali sebagai sistem kelakuan ataupun kepribadian. Nizam akhlak fi Islam adalah sistem akhlak dalam Islam. Seterusnya, khasa'is al-Islam, maksudnya ciri-ciri Islam. Ciri-ciri Islam adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ciri-ciri Islam, iaitu al-rubaniyah, iaitu ketuhanan. Ketuhanan. Al-kamal, iaitu kesempurnaan. Al-wadah, iaitu jelas. Al-syumul, menyeluruh.
At-tawazan iaitu seimbang, al-amaliyah iaitu perbuatan ataupun pekerjaan. Khasa'is tafsiliyah ukhra, maksudnya ciri-ciri atau perincian lain pula bagi Islam ini adalah at-taisi wa rafam al-khuruj, maksudnya Islam ini memudahkan dan mengangkat segala kesusahan, hilang segala kesulitan. Yang kedua, at-tadarus fil ta'rish, at-tadarus fil tashri', maksudnya dia beransur-ansur dalam perundangan, maksudnya dalam sistem undang-undang tu ada peningkatannya sedikit demi sedikit. At-tawqif fil janib ibadah, maksudnya berhenti pada aspek ibadah, maksudnya lebih fokuskan kepada aspek ibadah. Akhir sekali, ciri-ciri Islam yang lain adalah al-jami' baina as-sibat wal marunah fi ahkam, maksudnya hubungan antara kestabilan dan keseimbangan antara hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung kepada perbahasan yang seterusnya, iaitu mabadi'ul Islamu al-asasiyah kathirah taqliful asalib al-ulama fi ta'daduha wa tajlitiha ijmalu ahmuha fi jawanibut thalatha. Di sini dia menerangkan mengenai prinsip-prinsip asas Islam, banyak meninggalkan kaedah kepada para sarjana untuk menghitung dan menyatakan dengan merangkumi perkara-perkara yang paling penting dalam beberapa aspek. Di sini penulis menyatakan banyak 3 aspek, yang mana saya akan membentangkan 2 perkara, iaitu daripada segi aspek hubungan dengan Allah, dan dari yang keduanya adalah dari segi hubungan dengan diri sendiri. Dan yang ketiga iaitu dari segi orang lain, akan dibentangkan oleh sahabat saya sebentar lagi. Yang pertama sekali, mabadi'ul Islam terhadap Allah, iaitu prinsip-prinsip asas Islam melibatkan hubungan dengan Allah. Yang pertama adalah ad-da'wah ilal iman birruknahu as-sittah, iaitu dengan mempaksikan terhadap 6 rukun yang 6, iaitu rukun iman. Yang pertama adalah kita mempercayai Allah sebagai Tuhan, mempercayai bahawa adanya malaikat, adanya kitab Allah, adanya rasul-rasul yang perlu kita ketahui, yang wajib kita imani terhadap risalah yang telah diberikan kepada mereka melalui Jibril alaihissalam. Yang kelima adalah dengan adanya hari pembalasan ataupun hari kiamat ataupun hari akhirah. Dan yang terakhir adalah kita mempercayai qada dan qadar. Itu rukun perkara prinsip asas Islam yang pertama. Yang kedua adalah ad-da'wah ila arkanul Islam al-khamsah. Arkanul Islam al-khamsah ini adalah membawa maksud pada rukun Islam yang 5 itu, iaitu yang pertama dengan kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menunaikan salat, melaksanakan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan yang terakhir adalah dengan menunaikan haji sekiranya kita mampu. Dan yang ketiga adalah ad-da'wah ilal ihsan. Ad-da'wah ilal ihsan ini adalah ihsan itu sendiri membawa maksud dengan kita merasakan keberadaan Allah untuk melihat kepada segala tindak tanduk yang kita lakukan, ataupun dengan makna yang lain adalah kita merasa ikhlas dengan membuat sesuatu amalan tanpa mengharapkan ganjaran. Seterusnya, saya akan menyatakan prinsip-prinsip asas Islam daripada segi hubungan dengan diri sendiri, iaitu yang pertama adalah i'ta'un nafsi al-bashira wa huququhal kamilah al-ma'nawiyyah wal madiyah, yang membawa maksud iaitu
memberikan hak pada diri sendiri, iaitu daripada segi moral dan material. Poin ini membawa penerangan yang saya faham adalah dengan kita melengkapkan apa yang diperlukan oleh diri kita, kerana kita juga, seorang pendakwa itu juga adalah seorang manusia yang biasa yang memerlukan kepada perkara-perkara asas. Contohnya dia perlukan kepada tempat makan, memerlukan kepada tempat tinggal, makan, minum dan sebagainya sebagai hak asasi manusia itu sendiri. Dan yang keduanya adalah tawazun bainal huquq wal wajibat, iaitu keseimbangan antara hak kewajipan, yang mana pendakwa itu memberikan masanya kepada kerja-kerja dakwah dan kehidupan sehariannya. Bagi contoh, dia perlu pendakwa itu perlu membahagikan masa di mana dia pada waktu tertentu dia perlu bekerja untuk dirinya, untuk menampung kehidupan serta ahli keluarganya, dan pada masa yang sama dia perlu mengadakan masa untuk melakukan kerja-kerja dakwah itu. Sekian daripada saya. Seterusnya, saya akan membentangkan tajuk Al-Mabadi' Al-Asasiyah fi Janib As-Silah Bil-Akhirin, iaitu prinsip-prinsip asas daripada aspek-aspek lain. Yang pertama, Al-Da'wah ila bil-walidi wasilah al-arham wal-inayah bil-ahlil wa aulad, iaitu berdakwah kepada ibu bapa, kaum kerabat, ahli keluarga dan anak. Yang kedua, ad-da'wah ila hasan al-jiwar wa rahmah bid-du'afa wal yatami wal masakin, iaitu dakwah untuk ciran yang baik, mengasihi orang yang lemah, anak yatim dan orang miskin. Yang ketiga, ad-da'wah ila at-taqi wat-ta'awun wat-ta'atuf wat-tahabub bainal muslimin, iaitu berdakwah untuk persaudaraan, bantu-membantu, kasih mengasihi dan berkasih sayang antara muslimin. Yang keempat, al-da'wah ila bizal al-nasihah wal amar bil ma'ruf wan nahi anil munkar, iaitu berdakwah untuk memberi nasihat dan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kelima, ad-da'wah ila asyura' wa adamu al-infirad fi ra'yi, iaitu berdakwah dengan bermesyuarat dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang keenam, ad-da'wah ila al-adil wal masawah bainan nas, iaitu berdakwah dengan adil dan seksama antara manusia. Dan yang terakhir, ad-da'wah ila mu'amalah an-nas bi khalqil hasan, iaitu berdakwah kepada hubungan manusia dengan keadaan yang baik. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.